Biasalah Excel dan juga yang terbaru Google Sheet. Okay. Jadi sebelum kita mula, sebenarnya hari ni hands on saya nak kita akan terus pergi dekat Excel dan juga Google Sheet, kita terus hands on lah. Kalau boleh semua boleh follow sekali, dan kalau ada yang tak ketinggalan ke, yang tertinggal terus boleh tanyalah. Okay. Sebelum tu share satu, boleh tengok dekat chat kepada Mentimeter. Bolehlah kakak buka Mentimeter. Okay, so dekat Mentimeter tu kita nak survey sikit lah peserta-peserta kita ni, puan-puan semua pernah guna tak template itulah. Okay, so minta supaya kita have fun sikit lah pagi-pagi ni, vote dulu. Nak tahu condition je, condition je. Boleh tak saya share saya punya ni, Dr. Azli? Saya nak share. Boleh, silakan. Boleh share tak? Macam biasa. Kalau Google Meet ni dia macam simple sikit. Okay, saya share je punya result. Share screen tu kan. Okay, nampak tak? Okay. So, ini adalah result yang sekarang lah. Okay, dah ada 22 yang respon. Tolak satu lah sebab saya dah respon semalam. Saya test lah. Okay. Okay, boleh lagi vote, ada 60 lebih dekat dalam Google Meet. Boleh tengok link dekat apa ni, dekat chat. Saya dah share link untuk Mentimeter ni. Kita nak tahulah sebab bila kita tahu condition peserta-peserta tuan-puan semua ni, saya boleh budget lah, nak laju ke nak slow kan. Okay. Okay, ada yang guna. Template ni kita ada pun kalau dah buka Padlet tu, boleh tengoklah saya ada bagi intro sikit video apa yang kita akan go through hari ni, dan juga konten dia pun Dr. Aziz dah share masa registration dulu. Okay, sambil-sambil jawab ni. Jadi tajuk besarnya adalah template, dan untuk create template Microsoft Excel dan juga Google Sheet dia berbeza lah cara dia. Dan kenapa kita nak create template ni, sebab kita biasa guna template sebelum ni tapi kita tak ada lacking dari segi kita nak preserve dia punya content dia. Okay, mungkin kita ada template, kita dah buat dengan Excel, tapi bila kita share, kita dah tak tahu mana satu yang latest. Kita dah tak tahu dah, ada orang ni dah edit, dah revise, dah teredit pun ada, jadi kita tak tahu yang mana satu yang latest, mana satu template yang sebenar kan, dah ada banyak version. So hari ni saya akan tunjuklah macam mana kita nak preserve original template tanpa ada chances untuk orang salah edit. So akan jadi banyak version. Okay, so 43 orang dah vote. Mostly belum pernah guna template lah. Ada 8 orang yang pernah guna. Ini guna sekarang hari ni kita nak create template. Okay, so yang saya tanya ni pernah guna template. So kita biasalah kita buka Excel, kita akan nampak apa tu pilihan tablet yang dah ada dalam Excel. Okay. Hai, ada lagi nak respon? Jadi kita dapat overview lah. Alright. Okay, saya ada next soalan sebenarnya. Boleh saya proceed Kalau saya rasa dah cukup lah ni, dah ada 40. Okay, cukupkan 50 partisipan lah. Cukupkan 50 orang responder. Sekarang 44. Ada lagi. Ada yang baru masuk ni. Okay, yang baru masuk ni boleh pergi dekat, saya akan share lagi sekali pun. Yang baru masuk, saya copy balik
Okay, yang baru masuk boleh pergi dekat chat. Saya ada sharekan link kepada Mentimeter untuk kita buat voting sikit lah pagi-pagi ni. Okay, sebelum kita mulakan apa ni, kita mulakan kita sharing hari ni. Okay. 6, 47, 8, 9. Okay. Okay, so setakat ni. Okay, sekarang. Okay. So, daripada 52 orang ni, 10 orang je yang pernah guna, yang lain-lain tu insyaAllah lah hari ni saya akan introduce lah template. Sebenarnya kiranya untuk level Microsoft Excel, ini dah kira macam level intermediate lah. Kita tak ada lagi nak ajar macam mana nak buat formula, macam mana nak set format dan sebagainya. So hari ni kita dah apply apa yang, kalau siapa-siapa saya rasa ada yang dah pernah join kursus yang tahun lepas ni, yang basic Excel. So tak ada lagi lah kita bincang yang basic-basic tu, pengenalan tak ada lagi, kita nak apply apa yang kita dah belajar tahun lepas lah sebelum-sebelum ni. Okay, saya move kepada next slide. Okay. Ini pun saya nak tahu juga, minta tolong yang sebaik. Okay, tuan-puan semualah. Okay, yang saya share sekarang ni adalah live result. Siapa-siapa yang vote dia akan terus keluar dekat situ. Boleh vote sementara saya nak buka saya punya Excel. Saya punya apa ni, PowerPoint. Oh, media-media punya result nanti ya. Ya, basically ini adalah 4 konten utama lah untuk hari ini. Dia berbeza, dia boleh stand alone dan boleh juga kita combine untuk jadikan satu template. Dia tak semestinya 4 ni kena ada untuk kita create template sebenarnya. Berapa? 37. Okay, so lebih kurang lah lebih kurang semua nak tahu average ni sama lah lebih kurang 4 benda ni. Okay. Kita akan tengok satu-satu lah. Okay, sebenarnya nak create template ni, satu kita kena ada okay, sambil vote ni saya tunggu lagi cukup sampai 50 vote. Okay, so nak create template ni adalah kita punya macam satu cara ataupun bentuk untuk kita communicate dengan user lah. Okay, so kita nak template kita tu macam mana. That's why kita ada interface. So interface ni lah yang kita nak control. Yang kata kita tak nak user salah edit dan sebagainya melalui interface lah ataupun dashboard. So dekat situlah kita kena identify apa yang kita nak user buat apa. Kita nak user tak buat apa. So kita protect certain area, kita open certain area untuk user guna lah. Okay. Dan makro ni saya introduce sikit sebab based on previous kursus yang tahun lepas yang basic tu, ada yang request lah nak belajar makro, tapi saya pun belum mahir lagi makro, cuma saya tunjuk yang simple lah, yang simple yang mana mungkin normally kita buat few step dalam Excel, tapi by just one click kita boleh simplify step tu. Okay. Alright, jadi sekarang ada 76 orang. Okay, vote-nya dah 47. Baik. Okay. Saya rasa kita boleh stop. Mostly kebanyakannya nak average ni sama lah ni untuk semua konten. Okay.
Jadi saya stopkan sharing yang ni, saya akan open saya punya slide lah. Slide ni tak banyak sebab kita akan terus hands on. Kalau boleh terus standby dengan ni lah, Excel ataupun Google Sheet. So kita akan mulakan dengan Excel dulu. Excel saya share sikit slide. Nampak ke? Okay, so hari ni khusus adalah penggunaan spreadsheet template, Microsoft Excel dan juga Google Sheet. Okay, dulu-dulu Microsoft Excel lah, Google Sheet baru muncul. Dia adalah sejenis satu type of spreadsheet juga, tapi mostly kalau kita guna Google Sheet ni untuk macam kita ada share dengan somebody lah. Sebenarnya Excel pun boleh, tapi Excel melalui kita panggil Office tu lah, OneDrive tu. Okay, so okay, ni tadi Dr. Azli dah introduce saya. Baru 3 tahun lebih dekat FPK lah, masih belajar juga. Dan saya percaya yang tuan-puan dalam peserta dalam ni pun ada yang ada ilmu something yang saya pun tak tahu. Jadi sebenarnya ni hari ni peluang untuk saya share lah apa yang saya tahu. Okay, jadi ini adalah 4 elemen penting yang kita akan discuss hari ni, dan kita bukan setakat discuss, kita akan buat terus lah. Okay, create dashboard atau interface, data protection, makro dan juga template. Okay. Okay, boleh kita mula ke? Saya nak hands on terus ni. Saya okey je. Suara record kan? So, boleh. Bisa dah kata boleh tu. Boleh. Sebab dah record. Tak boleh jalan je. Saya ada provide sampel data untuk ini kita permulaan lah. Okay, basic. Pergi dekat Padlet tadi. Siapa yang belum masuk Padlet, ada dia punya link dekat WhatsApp group. Okay, pergi dekat Padlet. Tengok ada sampel untuk hari lahir. Okay, sampel. Nanti download dulu yang tu. Kita akan gunakan data yang tu untuk kita create interface. Okay, ni data 1, hari lahir sampel data. Download. Boleh download kan? Boleh sampai respon tak? Ini boleh download ke tak? Saya provide Excel spreadsheet dekat sini. Data 1. Sebab kalau saya tak bagi data ni, jenis pula nak type data kan. So saya dah provide data ni. Minta tuan-tuan semua download. Okay. Thank you. Boleh download Boleh download dan open lah. Open. Terus dalam Excel. Okay. So hari ni first aktiviti kita akan buat macam kad birthday lah. Okay, ini simple lah. Jadi saya pun kena buka juga saya punya, dan saya akan share saya punya Excel. Okay. Ni kalau ada apa-apa soalan terus boleh tanya. Okey. Ini contoh bila kita dah siap. Kita akan dapat macam ni lah. Boleh nampak ke? Zoom. Boleh. Boleh nampak. Kita buat kad birthday lah, contoh lain simple . Ini kita akan buat lepas ni. Based on data yang saya provide tu, kita akan keluarkan satu birthday wish macam ni, kad lah. So dia punya design ni ikut kreativiti masing-masing. Cuma apa yang kita nak control kat sini ni adalah interface lah. Interface ni yang user akan guna. Okay. So contoh kita nak createkan, okay ni drop down list lah. Okay, semua ni saya dah ajar masa Excel dulu yang tahun lepas punya khusus. Okay, so katalah kita pilih ni, dia akan keluar ni birthday siapa. Macam tu lah. So data-data ni kita dah ada, cuma kita nak guna, dan bila dekat user interface, dia tak ada pun data tu. Itu yang kita nak tengok lah. Okay, ni user interface, dia tak ada pun data senarai macam yang saya bagi sampel tu kan. Okay, maksudnya kita dah identify
apa yang user boleh nampak, apa yang user tak boleh nampak. Okay. Jadi dekat sini user cuma boleh nampak ini dan dia boleh pilih bulan berapa, keluar nama dan dia boleh print. Okay, print ni kita gunakan makro. Okay, kalau kita print ni dia akan keluar dalam PDF lah. Okay, ni simple. Jadi aktiviti kita hari ni kita nak buat ni. Okay, masing-masing harap dah buka data tu. Okay, dekat sampel data kita ada senarai nama. Saya kena share balik. Saya share balik. Saya share window je lah. Saya share screen je lah. Okay, saya share screen je. Okay, Dr. Sarwa, download dekat Padlet. Padlet punya link ada dekat dalam WhatsApp group. Okay. Alright. So, okay. Semua dapat ni kan? Satu sampel data, senarai nama. Okay, senarai nama dengan bulan, dia punya birthday lah. Okay, daripada data ni kita nak create interface kepada user. Yang ini ada senarai bulan. Okay. Jadi satu. Okay, kita nak create interface. Ikut aktiviti masing-masing macam ada rupa kad ni. Okay. Dan okay, ni adalah sheet 1 yang kita sekarang berada dekat sheet 1 ni adalah data. Jadi kita create satu lagi sheet baru untuk interface. Kita boleh create satu sheet lah. So kalau nak move sheet ni ke depan pun boleh, tak ada masalah. Tarik je. Okay. So dekat sheet sini bolehlah nak buatlah macam tadi tu. Okay, buat selamat hari ke, okay, ucapan lah, apa-apalah. Ikut aktiviti masing-masing. Okay. Dan first yang kita nak buat adalah drop down tadi. Kalau ingat kita ada drop down ni kan. Okay, bulan kelahiran ni kita ada drop down. Okay, yang ni selalulah kita guna. Tapi kalau yang tak selalu guna pun, ini normally kita guna data validation. Okay, balik pada ni. So dekat atas ni mungkin untuk apa ni, untuk user data validation. Pergi dekat data. Kita punya apa, rupa Excel ni mungkin berbeza sikit lah ikut version masing-masing . Okay, so pergi data, pergi dekat data tools, ada data validation. Boleh nampak ke? Saya besarkan sikit. Okay, so select satu cell, pergi dekat data kat atas ni, data tools dan juga pergi dekat data validation. Okay, klik kat situ dia akan keluar satu dialog box lah. Okay, so dialog box ni dekat validation criteria yang first kali allow kita nak gunakan list. Sebab list kita dah ada lagi dalam sheet 1 kan. Okay, so select list. Okay, and then source. Okay, untuk source ni klik dekat ruang source. Okay, lepas tu pergi dekat data yang kita tadi tu. Okay, sheet 1 ni pergi dekat bulan ni. Okay, January, February sampai December. So drag je lah. Okay, dan kita klik OK. Alright. So kita dah ada satu data validation kat sini. Boleh pilih lah. Keluar tak? Boleh pilih macam ni dah, bulan. Okay. Pilih je satu sel, mana-mana tak kisah. Atas ke bawah ke tak kisah. Okay. Next. Okay, so sekarang ni kita dah boleh pilih bulan dekat sini. Kalau nak bagi nampak mungkin boleh colorkan sikit. Okay. Boleh follow ada yang tak dapat follow. Doktor boleh ulang sekali daripada, okay. Sekarang yang macam mana bukan data tadi. Data dah ada kan, download kan, okay dah open. So kita create satu sheet baru untuk interface kepada user.
Okay, so dekat sheet ni kita Ketiga, tak boleh minta ulang baliklah yang tadi kejap-kejap. boleh dia minta ulang. Okay. So kita tak kacau sheet satu yang data tadi tu, kita create satu sheet baru. Okay, then kita pilih satu cell. Okay, select satu cell. Sebab kita nak buat drop down list. Drop down yang macam kita boleh select dia punya bulan berapa dia lahir. Okay. So select satu cell, pergi dekat data. Pergi dekat data tools. Okay, data tu kat sini. And then cari data validation. Okay. Buat data validation. Lepas tu. Sabar. Okay, sorry laju kan. Sorry. Okay. So data validation, kita kena pilihlah kriteria apa yang kita nak. Dia ada banyak, tapi untuk hari ini kita gunakan list. Okay, gunakan list. So list ni bila kita select list, kita kena ambil lah source list ni kat mana. Okay, jadi source dia dekat box yang bawah ni ada source kan. Okay, so dekat sini kita kena select lah source dekat mana. So letakkan cursor, klik, lepas tu pergi dekat data kat kita tadi tu. Okay, data kita ada dekat sheet 1, just klik je, tak apa, dia tak hilang dialog box tu. Okay, pergi dekat sheet 1 and then select lah apa yang kita nak ada dalam drop down tu. Okay, contohnya macam sekarang, sekarang kita nak letak month, bulan. So data ni kita dah type siap-siap lah sebenarnya. Kita dah plan kan. Okay, so tarik je daripada Januari sampai Disember. Okay, boleh So actually dia dah keluarkan dia punya nombor set lah sebenarnya sini, A14 hingga A25. Tapi kita tak beritahu pun, kalau kita drag dia akan keluar sendiri dan klik OK. Boleh tak? Jadi satu sel ni je lah yang kita select. So dia akan keluar satu arrow dekat sini. Saya misalkan lagi. Okay, dia keluar satu arrow kat sebelah sel ni yang menunjukkan ada drop down list dekat sini yang kita dah set. Okay. Januari sampai Disember. Dan apa jadi kalau kita type dekat sini? Jadi bila kita enter, dia akan keluar warning. Maksudnya kita dah masukkan data yang tak sepatutnya. Maksudnya bukan kita lah, user. User kalau dia type kat sini, dia akan keluar error. Sebab kita dah set dekat sini, kita nak user cuma select month yang berkaitan sahaja. Okay, boleh? Yeah. Alright. So baru first. So sebab kalau kita tak select cell ni, dia tak nampak arrow kan. So mungkin boleh colorkan lah yang mana kita dah buat data validation tu. Sebab kita dah select baru dia akan keluar arrow ni. Okay. So. Okay, saya proceed kepada next. Okay, next. Design lah tak tu macam mana ikut kriteria masing-masing. And then lepas user dah select month, dia akan keluar nama. Kita nak buatkan, okay, bulan ni keluar nama ni. Okay. Jadi, kita akan gunakan VLOOKUP. Okay, sebenarnya kalau siapa-siapa yang belum mahir lagi guna function-function yang saya sebut ni, macam contohnya data validation, VLOOKUP, semua tu dah ada video yang sebelum-sebelum. Nanti saya share lah kalau nak lagi clear lah. Okay. Jadi, next step, kita nak buat bila user select bulan, dia akan keluar nama. Nama siapa yang sambut birthday pada bulan tersebut lah. Okay. Jadi cuba tengok dekat data kita ni. Kita ada senarai nama, hari, bulan dan tahun. Okay. So kita nak gunakan function VLOOKUP. Okay. VLOOKUP. Okay. So dalam function VLOOKUP ni kita akan select berdasarkan table, kita nak dia return value apa based on apa yang kita select. Alright. So cuba tuan-tuan ni type dekat satu cell, select je cell mana-mana. Okay, cuba type equal VLOOKUP. Dia punya case tak kisah. So VLOOKUP. So dia dah ada dalam ni. Okay, ni adalah function dalam dalam Excel lah. So VLOOKUP bila kita open bracket,
dia akan senaraikan apa yang kita perlu ada dalam function. So kita kena select satu-satu lah. Ada 1, 2, 3, 4. Okay. So item ataupun elemen pertama yang perlu ada dalam bracket ni adalah lookup value. Lookup value ni maksudnya kita nak search value apa untuk sistem return value apa. Okay. Jadi contoh macam case sekarang ni kita nak lookup value April lah. So kita boleh pilih cell ni. Cuma syarat untuk VLOOKUP ni syaratnya kita kena search first column. Okay. Jadi kita tinggalkan dulu VLOOKUP ni, padam dulu. Daripada data yang saya bagi ni, okay. Kita nak tukarkan bulan ni, jadikan dia sebagai first column. Okay, salah. Sekarang ni bulan ni ada pada kolom ketiga. So VLOOKUP syarat dia kita kena search by kolom yang pertama. So bulan ni kena ada dekat kolom pertama. So tariklah ke kolom first ni. Okay, boleh ya? Sampai sini. Daripada data yang saya bagi, transferkan bulan ke kolom yang first of the table ni, satu table lah. Kita nak transfer dia ke bulan yang pertama untuk kita guna lookup. Kalau tak lookup error. Okay. Dia ada cara untuk kita gunakan lookup dengan function lain tapi itu advance sangat lah. Okay. Alright. Dah sampai sini? Okay, VLOOKUP. Tumpang tanya sikit. Ya, ya. Yang kata advance sangat tu pakai apa? Pivot table Bukan. Dia ada function lain dalam VLOOKUP. Dia ada macam contohnya kita guna choose ataupun saya tengok matrix ke macam tu lah. Tapi dia insert dalam VLOOKUP function. So agak biru sikit lah kat situ. Okay. Kalau data kita sikit, bolehlah kita buat macam ni. So kita boleh transferkan kolom yang kita nak lookup tu kepada first column. So tadi apa sebut tadi? Choose boleh search lah. Dia nak tahu function. Dah ada function kita boleh search. Choose, CH. Ini kat sini ada choose. Ya. Okay, terima kasih. Okay, so kita proceed. Okay, so dah transfer semua kepada first column. Pergi balik kepada interface, select je mana-mana, tak kisah sel mana satu. Kita appearkan nama orang yang lahir pada bulan April. Okay, so equal, okay, type je equal VLOOKUP. Okay, buka kurungan, lookup value. Lookup value kita select cell ni. Cellnya akan berubah kan, so dia akan search based on apa value dekat kolom ataupun cell ni. So select cell. Saya punya case dia dua lah. Tuan-tuan punya location tak sama So select je cell yang kita buat data validation tadi tu. Okay, lepas tu comma. Okay, next dia adalah table array. Table mana yang kita nak lookup. Okay. So pergi pada sheet 1 tadi, kita select semua ni. Okay, select semua. Okay, then tajuk atas semua kena select sekali dia punya apa? Bulan nama tu hari tahun boleh. Sebab dia akan lookup sekali. Oh, okey. Lepas comma. Kena ikut dia punya ni dia punya syntax dia ni. Okay, column index number. Okay, column index number ni kita nak dia return kolom keberapa daripada table kita. Okay, so dalam case sekarang kita nak dia return nama. So nama adalah kolom kedua. Betul. So kita type dulu lah. Sini type dua. Lepas comma tadi kita type dua. So, next dia adalah range lookup ni untuk sekarang kita guna exact match lah. Untuk
Tengok jadi ke tak. Enter. Enter. Okay, select the table. Kolom kedua. Dan ambil box. Okay, dah keluar. Betul tak? April kita kena check lah. Kita buat template ni kita kena check betul ke tak. Okay, April tulis Rina, betul tak? April, okay betul. Tulis Rina. Boleh tak? Okay, jadi. So, cuba. Nak tanya kejap. Apa? Boleh explain balik tak yang kolom index number tu apa dia tadi? Kolom index number ni kita nak function ni return value dalam kolom keberapa daripada table kita. Ni kan table kita kan ada satu kolom, 1, 2, 3, 4 kolom kan. Okay, so kalau kita nak returnkan nama, kita tulis 2 lah, kolom kedua. Okay, contoh. Kalau kita type kat sini, kolom 3, dia akan return apa? Dia akan return 22. 22 ni adalah April, dia akan return hari 22. Macam tu. Boleh? Oh, alright. Okay, lepas tu yang range dia tu, yang fast true tadi tu apa dia? Yang true ni, dia ada syarat dia tapi untuk by default ni kita gunakan false lah. Selalunya kita akan gunakan false. Kalau true ni dia ada syarat dia. Tapi normally kalau yang kita dah ada table macam ni kita gunakan false lah. Okay. So kalau nak type false tu exact match. Ni sama. Ada certain case kalau guna false to exact value, exact sama dengan yang kita kita look up tadi. Okay, boleh test lah kalau tukar kolom index number ni 2, 3, 4 dia akan keluar lah value dalam kolom tersebut. Okay, untuk reflect kepada lookup value ni dekat cell yang kita buat data validation tadi. Gitu. And then cuba test lah kalau dekat ni kita gunakan September. Sudah akan keluar tak? Nama yang September punya birthday. Keluar tak? Suhaldin Ahmad. Test lah. September Suhaldin Ahmad. Okay. Dapat tak? Ada yang tak dapat? Dr. Zila nak tanya, kalau contohnya kan sebab yang ni kan kita download daripada yang doktor bagi tadi, lepas tu contohnya kalau ada bulan April tu ada beberapa nama, dia akan keluar beberapa nama lah Tak. Kalau macam tu kena buat lain. Oh lain. Itu tunjuk yang paling basic lah, paling basic kalau kita ada one by one to one. Alright. Saya dah menjawab juga soalan Nabiha tu kan. Dia keluar NA, Nofaniza. Cuba cek balik dekat buka punya ni. Ataupun buat lagi sekali, kadang-kadang kita salah pilih ke apa, padam balik semua, buat lagi sekali. Ini kita ada table yang sikit, kalau banyak value, banyak data, memang dia akan Dr. Zila, kalau contohlah data kita banyak, lepas tu kita boleh guna VLOOKUP punya function ni ke? Ke ada function lain? Boleh as long as dia macam unique value. Dekat kolom yang pertama tu dia unique value. Contohnya kalau bulan ni ada 45 kan, tak boleh lah dia unique value. Yang tak dapat ni. Dr. Azila ada yang macam minta ulang balik.
di mana uh, okay, sebelum saya ulang tu, nak VLOOKUP kan? Okay, sebelum tu kalau kata kita dah buat data validation dekat sini kan, kita nak delete macam mana? Kalau kita tekan delete, dia tak boleh. Okay. So select balik cell ni, pergi dekat data ni, dekat data validation tadi tu, kita clearkan. Clear validation circle. Sudah confirm. Clear all. Select, pergi dekat data validation tadi, okay, clear all. Sudah akan balik-balik normal lah. Okay, so saya ulang untuk VLOOKUP VLOOKUP ni tujuannya kita nak Excel search certain value yang relatif kepada value tertentu. Okay. Jadi contohnya sekarang kita nak search siapa yang lahir bulan September. Okay, based on kat sini lah. Jadi kita dah ada data dia, tapi untuk user interface dia tak ada data. So dia just klik kat sini je. Tahu siapa bulan Ogos, siapa bulan November, siapa bulan Disember. Jadi dia tak ada data. Yang ada data kita yang create interface ni. Jadi select satu cell. Okay. So kena untuk Excel punya function, kita kena ada equal dulu kan. Equal. So kita type VLOOKUP. Dia akan keluar sebenarnya VLOOKUP punya function lah. Memang dah ada dalam Excel. Okay, untuk VLOOKUP function ni ada, kita kena fill in 1, 2, 3, 4 elemen. Okay. Kita follow dia punya syntax ni. Elemen pertama lookup value. Kita nak look value apa dalam table. Okay, so untuk case sekarang kita nak look value yang select cell yang kita buat data validation tadi. Okay. Okay. Lepas tu comma, table array. Table array ni adalah table yang kita nak Excel search lah. Jadi table kita sekarang berada dekat sheet 1. Kita pergi dekat sheet 1 and then select the whole table. Yang mana ada data lah. Okay, lepas tu comma. Mungkin masa klik ni keluar kot. Lepas tu elemen ketiga adalah column index number. Ini adalah column number data apa yang kita nak dia returnkan kepada kita. Okay, contohnya dalam table kita ni kita nak returnkan number kan. Boleh tak? So nama dekat dalam table kita ni adalah column kedua. Dekat dua. Lepas tu untuk bukan untuk bracket enter. Doktor. Ya. Doktor, sorry nak tanya. Okey, saya dah select yang dekat table array tu kan. Kita pergi dekat sheet 1. Tapi yang kita buat VLOOKUP ni dekat sheet 2. Bila saya move bila saya pergi balik pada sheet 2, yang table array tu dia ikut yang dekat sheet 2. Okey, cuba check. Ni. Sheet 1 ni betul dapat. Saya dah select dah sheet 1 ni. Lepas tu kita pergi balik pada sheet 2 kan. So yang sheet 1 ni dia auto tukar pergi sheet 2. That's why dia keluar yang NA tu. Comma dulu. Lepas select comma dulu. Nanti saya share lah video-video yang lepas kenaan dengan VLOOKUP. Okay, yang mana berjaya tu bolehlah try. Julai tu tak ada. Okay, Julai memang tak ada, sudah buat NA. Julai tak ada orang. Okay, boleh tak? Okay, boleh. Thank you. Okay, so
Kita proceed Next, daripada sini katalah kita dah buat cantik macam tadi tu. Okay, sekarang nak makro dulu ke nak template dulu? Nak makro dulu ke nak template dulu? Template dulu lah Okay, template. Okay, so sekarang dah dapat satu kad birthday ni. Sebelum template ataupun macam mana kita normally kita nak hidekan data ni kan. Okay, so sheet 1 tadi data kita, so kita tak nak user nampak, jadi kita boleh hide lah. Sheet 1 ni cuba hide dulu, right click. Okay, sheet 1 ni right click dekat dia punya sheet tab dia ni, hide je. Okay, hide. So user cuma boleh nampak sheet 2 sahaja. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku di sebalik ni, dia cuma tahu select sini apa yang keluar. Okay, so select sini apa yang keluar. Okay, and then next, dinasihatkan juga untuk Excel ni, please set siap dia punya print area dia. Kita nak bila user print tu, dia orang tak payah setting dah, kita yang set kan. Okay, contohnya kita nak dia appear ke mana. Okay, sekarang ni kita belum set lagi dia punya print area kan. Cuba pergi kat print preview. Print preview. Apa yang dia keluar? Selalu Excel orang akan ada masalah untuk setkan dia punya print area ni. So apa yang keluar sekarang ni tak apalah, datanya sikit kan. So dia appear yang apa ni, kad kita tadi tu, tapi kecil. So kalau kita nak create template, make sure kita dah set siap dah. Mungkin soalan. Okay, so mungkin kita nak dia appear dekat sini je. Okay, September ni. So pergi dekat select style yang kita nak dia appear. Pergi dekat page layout, print area, set print area. Okay. Lepas tu bila kita pergi dekat preview, kita boleh set dekat sini. Kita nak dia landscape ke, ini kita kena set lah, senang sikit. Senang untuk user lah. So kalau katalah kita nak dia besar, boleh pergi dekat page setup ni ataupun dekat sini lah. Kita nak fit sheet on one page. Okay, kita besar ke tak. Kita boleh set dia punya, kita nak dia center ke, horizontal vertically dia center. Okay, dia akan dekat sini. And then kalau kata nak letak apa ni, header ke footer ke, semua boleh letak kat sini siap-siap. So bila user guna, dia tak ada set dah, dia terus tekan print dan dia terus keluar lah. Keluar apa yang sepatutnya dia keluar lah. Kadang-kadang borang yang kita buat kan, kita bagi satu borang dice, bila print dia keluar macam-macam size, macam-macam rupa sebab kita tak set dia punya ni lah. Okay. So katalah kita nak besarkan dia, contoh custom scaling. Katalah kita set dia besar. Okay, contoh macam ni. Sudah siap lah. Okay. Walaupun nampak macam ni, di sini kita dah set. Kalau nak tahu kat sini pun lagi cepat lah, click view dia kat bawah ni. Kita boleh tengok by apa ni, dia appear macam mana lah, based on apa yang kita dah select dekat print area tadi. So print area ni penting lah. Kadang-kadang kita print, kalau banyak data lah, ada yang tak terprint datanya sebab tak termasuk dalam print area, kita tak perasan. So kena check lah. Okay, so consider kita dah set lah interface ni untuk user. Jadi kita nak create dia sebagai template. Jadi untuk Excel, kita kena okay, mungkin kita add satu lagi, kita tulis dia tahun. So, tahun. Select satu cell, type tahun. Okay. So kita ada bulan,
Akan keluar nama dan juga tahun. Okay. Cuba dekat print preview. Ini contoh Contohnya kalau kita tak semak dia punya print area, walaupun kita add tahun tadi, bila kita print preview, dia tak masuk pun dalam printing punya area. Sebab kita tak set, so kita kena set balik kalau kita ada tambah apa-apalah. Okay. Boleh select balik, contoh macam ni. Set print area. Okay. Set balik, cuba preview balik. Nampak tak? So baru dia appear. Okay, ini saya masukkan lah. So, kenapa saya tambah tahun? Sebab kita nak buat template ni, kita nak user boleh edit tahun. Okay. Boleh follow kan setakat ni? Makro saya hold dulu makro nanti. Okay. So, kita dah dapat satu card. Cantik sikit. Boleh cantikkan dulu. Nak dia macam mana dia. Okay, lepas tu dalam tadi sheet 1 kita dah hide. Ini masuk protection pula. Dalam sheet 1 tadi kita dah hide dah. So user dah tak nampak data. Dan untuk sheet 2 ni, walaupun kita kata ni adalah user interface, kita tak nak user kacau semua. Okay. Jadi kita nak protect certain data, certain cell ataupun area dalam ni. Jadi okay. Kalau hide sheet tu kita dah hilangkan semua daripada pandangan user. Tapi kalau dalam satu sheet ni kita nak protect certain area sahaja, kita kena pergi dekat sheet ni, sama juga right click dekat sheet tab ni. Okay, dia ada protect sheet. Protect sheet. Bila kita protect, cuba tekan, dia akan keluar dialog box ni yang mana dia akan minta password. Okay. Nampak? So, dekat bawah ni ada selection untuk kita pilih macam mana kita nak user tu, restriction dia macam mana. Okay. Dan dekat sini adalah contohnya macam by default, dia dah tickkan dekat dua yang atas ni. Itu select lock cell dan juga select unlock cell. Maksud dia, bila kita protect sheet 2 ni, user cuma boleh select tapi tak boleh edit. Dia boleh select tapi tak boleh edit. Okay, kita cuba cuba. So password katalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak boleh follow, bagi tahu dekat chat. Okay, 1, 3, 4, 5. Suruh kali silah 1, 2, 3, 4, 5. Password. Okay, so sekarang dia dah lock. Jadi kita user masih boleh select. Dia sampai kita tick tadi lah. Okay, dia masih boleh select. Tapi boleh edit tak? Cuba. Sudah akan keluar error lah. Dia akan cakap cell ataupun item yang kita nak edit tu adalah protected. So, ada password. Tak boleh lah. Okay. Boleh setakat ni? Macam mana kita nak protect? Ada soalan? Doktor. Ya. Bila kita buat protect sheet tu, bila kita nak ubah dia punya bulan tu tak boleh lah? Boleh. Nanti saya tunjuk. Ini baru secara general je. Sekarang ni kita by default kita protect semua. Tapi kita boleh select. Okay. Unprotect balik sheet yang tadi tu. Dia akan minta password lah. So kalau kita sebagai yang create ni, kita tahu password PC lah. Okay, kita test So sekarang dah boleh edit. Okay. So, cell dalam Microsoft Excel ni by default, dia, cuba select satu cell, mana-mana cell, right click. Pergi dekat format cell. Okay. Pergi dekat tab protection. By default, semua dia akan tick dekat lock ni, betul tak? By default. So, bila kita protect sheet tadi tu, yang tick lock ni akan di-protect lah. Okay. Jadi, kalau kita nak
ablekan certain cell, kita select cell tersebut, kita untick kat sini. Okay. Contoh contoh kita nak user boleh adjust September ni kan, month ni dia boleh select, dan juga dekat sini. Setelah dekat sini kita nak dia isi tahun. Okay. So dua ni lah, September, kita right click, pergi dekat format cell, pergi dekat protection, untickkan lock ni. Okay. Boleh. Dan select lah, contohnya cell dekat tahun ni, kita pun sama juga, kita nak open kepada user untuk edit. Kita colorkan sikit lah. Nampak. Dua cell ni je yang kita nak user boleh edit. Yang lain kita nak protect. Okay, so sama juga, right click, format cell, protection, untick dekat lock. Okay. Okay, masih lagi boleh edit sebab kita belum protect lagi kan. Okay, masih lagi boleh edit. Okay, kita dah select dah. That's why saya kata kita tahu apa yang kita nak user boleh buat. So, kita dah unlock dua cell ni, baru kita protect. Okay, pergi dekat tab sheet 2. Macam tadi lah, protect sheet. And then, password lah. 1, 2, 3 pun boleh lah, cepat sikit. Okay, 1, 2, 3, okay. Kita cuba test. Ini test, kita nak edit sini tak boleh sebab dia lock. Kat sini boleh tak? Boleh. Sebab kita dah unlock dia sebelum protect. Dan kat sini boleh tak edit? Tak boleh. Tapi sebelah dia boleh. Okey, ada soalan? Ada, Dr. Azila nak tanya, kalau contohnya kita dah plan nak buat ni, lepas tu yang pertama sekali kita kena ni lah kan, yang format cell dulu, baru boleh kita protect sheet. Betul. Flow dia. Okay. Betul. Kita kena cell mana yang kita nak user boleh edit. Sebab by default semua dia lock. Okay. Dan sekarang ni default juga tadi kan ada 2 tick yang dekat atas tadi tu. Maksudnya user boleh select tapi tak boleh edit. Okay. Ada juga, boleh pergi balik dekat ni, protect. Kena unprotect dululah. Okay, macam ni lah. So password tu buat pendek sudah. Okay, kalau buka balik protect sheet ni, ni by default kan yang bawah ni. Dia tickkan select lock cell, select. Kalau kita untick sini pun boleh. Kita tak nak dia select langsung. Kita nak dia boleh select yang unlock cell je. Okay, so yang ni kita untick. Okay, untick. Nanti kita tengok apa jadi. Okay. Yang ni tak boleh select. Langsung tak boleh select. Cuma yang ni je boleh select. Ini tak boleh. Sebab kita dah untick yang tadi tu, yang first tu allow user untuk select protected sheet. Apa tu? Lock cell. Okay, so kita yang control benda ni lah. Kita nak macam mana dia appear. Okay, jadi user dia cuma boleh buat ni. Dia cuma boleh edit tahun berapa. Okay. Lepas tu dia pun print. Itu lah. Apa seperti mana yang kita dah set dia punya print rupa dia lah kat ni macam mana. Okay. Alright. So, kita settle. Ada soalan tak? Ada soalan lagi? Kita nak create template dan cadangan tambahan sikit lah. So sebab sekarang ni kalau dalam case ni kita letak tahun kan. Tahun ni sepatutnya nombor kan. So dia boleh set as only numbers kan ni. Maknanya tak boleh masuk setelah dia punya nombor kan. Boleh. Itu data validation lah. Kalau kita nak lagi bagus, lagi kita protect, lagi kita boleh control, kita control. Macam contohnya cadangan Dr. Abul tadi, sekarang ni dekat tahun ni, kita tak set apa-apa. Maksudnya kalau user tu isi katalah isi ni pun dia boleh. Jadi kita boleh tambah kat sini additional lah kalau kita nak dia isi number je. So select cell ni kita boleh dekat
Tak boleh lah, kena unlock dulu. Okay, kena unlock dulu. Bila kita unlock. Unprotect. Ini salah satu data validation lah. Macam tadi contohnya data validation dekat sini kita gunakan list. Okay. Ada banyak kan data validation ni. So salah satunya dekat sini kita boleh letak number, whole number. Okay. So mungkin berapa kita nak letak number dia kat sini. 2000 lah contoh. 2000 sampai 3000. Okay. So kita dah set, kita dah letak satu validation criteria dekat sini. Jadi kalau user tu tulis dia akan keluar error lah sebab dia tak meet validation criteria yang kita letak. Okay, so macam ni macam mana kita nak control, sebanyak mungkin kita boleh control user. Then kalau nak letak arahan, okay, salah satu lagi yang kita boleh tambah baik kat sini, kalau kita nak buat satu interface, kena ada instruction kan. Contohlah kita buat instruction, user kena isi apa dulu, pertama, step 1, step 2. So, bila user buka ni, dia tahulah apa dia nak buat. Kalau tak, dia macam blur juga kan, dia nak buat apa. Okay. So, okay, ada soalan lagi? Saya nak protect balik lah. Saya nak protect. Okay. Semua dah dapat protect Tak ada soalan. Okay, saya proceed. Dah boleh protect, sekarang kita nak save dia sebagai template. Okay, caranya adalah kita pergi dekat save as. File. Save as. Okay, pilihlah nak letak dekat mana, location dia. Tapi yang penting dekat sini adalah bisa kita saya letak template. Okay, kita kena save as, pergi dekat drop down sini. Okay, kita kena save as Excel template. Cari Excel template dekat sini. Nak save kat mana-mana pun tak kisah. Yang penting dia punya type dia ni adalah bukan normal Excel workbook ni. Selalunya kita save as Excel as X ni. Okay. Kali ni sebab kita nak jadikan dia template, kita save as, cari dekat sini Excel template. Ini mungkin ada perbezaan sikit lah based on version masing-masing. Okay. Lepas tu save lah. Okay. So, cuba kita, apa kelebihan template ni? Okay, kelebihan template ni, rupa yang asal ni dia tak akan kacau. Okay, even katalah, okay, ini boleh tutup dulu. Cuba kita tutup yang ni. And then pergi dekat file yang kita save tadi tu, boleh tengok dia punya extension dia adalah .xltx. Maksudnya ni adalah template. Okay. Boleh So bila kita buka yang ni, once kita double click open template ni, sebenarnya kita buka satu Excel yang baru. Okay, dia tak kacau template yang asal. Okay, contoh katalah sekarang ni user dia nak buat kad untuk sekarang bulan itu dah tak ada, Ogos. Okay, Ogos tahun 2021. So yang lain tak boleh select kan. Dia pun save. Katalah dia tekan save sini. Dia tekan save, dia akan save as by default by Excel, normal Excel lah. Okay, jadi dia tak akan override template kita. Okay, itu kelebihan template lah. Sebab kalau kita tengok ramai orang buat template tapi dia save as normal Excel ni. So bila dah share dengan orang,
orang tu dah override, lepas tu kita pun tak tahu letak kat mana. So last sekali tak tahu ada satu yang latest version lah. Okay, so bila katalah dia dah override sini, katalah dia dah save dekat itulah contoh 1 dah save. Okay, tengok balik dekat folder ni. Kalau buka lagi sekali dekat hari lahir template ni, dia akan appear sama macam yang tadi. Yang sebelum diubah oleh user. Okay. Yang sebelum diubah oleh user lah. Kalau buka lagi sekali, okay. Ada soalan tak? So dia akan keluar macam ni. User boleh tukar lagi. So dia boleh isi lagi. Kedua ke. So dia akan save. Bila dia save, dia akan jadi satu lagi file baru. Dia tak kacau yang template punya file lah. Okay. Contoh dulu. Okay. So kalau tengok kat sini, saya punya folder ni, ini adalah template tadi, .xltx. Yang ni contoh 1, contoh 2, dia tak kacau kita punya template. Ada soalan? Ada soalan tak daripada kawan-kawan? Peserta? Soalan tak, dah sejam dah. Jangan segan. Saya dah hantar letak borang kehadiran dekat chatting ada, kat WhatsApp ada, Facebook ada. Jadi boleh isilah siapa yang join kita punya session hari ni. Sekejap, saya nak tanya balik yang tadi pasal template tu. So kita punya file tadi terlepas sekejap. So file tadi kita save as xltx. Okay. So lepas tu bila dah save, kita akan agihkan yang mana satu? xltx ke ataupun yang lain? Kita akan apa tadi? Kalau kita nak share. pass kat orang lah. Kita share yang kalau kita share Excel ni, tak ada masalah. Nanti bila dia open, double click, dia akan keluar new Excel file. Bukan dia tak akan override yang template tu. Maknanya kalau kita nak share yang XLSX ataupun SLTX? XLTX. Yang kita share? Okay. Okay. Okay, so itu saya dah tunjukkan, dah cover semua kecuali satu je yang saya tak tunjuk lagi, makro. Okay. Jadi saya rasa tunjuk makro tempat yang sama lah. Okay, buka balik yang template tu. Okay, sekarang kita dah buat interface, kita dah buat protection, kita dah buat template. Okay, makro. Makro contohlah kita dah ada ni. Okay, katalah kita nak edit balik Excel template ni, kita unprotect dia lah. Unprotect. Okay, sekarang ni kita sebagai creator ataupun developer of the template, kita nak edit balik. Okay. So katalah tadi kita dah set print area kan. So kalau kita nak print, kita kena pergi print preview. Kita kena select dia punya printer mana. Lepas tu tekan print. Tapi kali ni kita nak cuba simplifykan beberapa step tu pada satu klik button sahaja, yang mana kita gunakan makro. Okay. So makro ni kita tak ada coding-coding lah, sebab ini makro yang untuk beginner, kita gunakan record makro sahaja. Okay. Kalau boleh tengok dekat atas ni ada tab developer. Kalau tak ada tab developer ni, kena pergi dekat customize ribbon lah. Customize ribbon ni cari developer dekat sini, bukan sebelah kanan developer. Kadang-kadang kalau tak pernah guna developer, dia tak ada dekat tab.
Okay, developer right click dekat ribbon ni, customize ribbon. Customize ribbon, dia akan keluar satu box ni. Ada yang tanya, macam mana ulang balik cara nak cari developer tu? Ya, ini. Okay. Right click Sorry, kacau. ribbon, customize ribbon. Okay, so dia akan keluar ni kan. Dia yang sebelah kiri tu, cari kat sebelah kiri, then select move add kan ke sebelah kanan. Bila add dia akan ke sebelah kanan, dia akan appear kat ni lah. Boleh? Boleh tak? Boleh tak Nabiha? Okay, so makro ni kita akan gunakan tag developer lah. Dalam tag developer kalau tengok dekat ni code, okay, dia ada Visual Basic, dia ada makro. So sebenarnya kalau Visual Basic ni coding lah, itu saya tak tunggu hari ni lah. Kita akan gunakan makro, gunakan ni record makro. Okay, record makro ni adalah kita record step dia, lepas tu kita assignkan step tu kepada sama ada satu button ke. Dan bila kita tekan button tu, dia akan simplify lah. Mungkin kita ada daripada 4 step, kita just transform pada satu klik sahaja. Okay, kita cuba katalah dah dapat card ni, lepas tu kita nak print. Jadi kita nak user boleh tekan je print dekat sini. Okay. Okay, boleh follow ni. Tekan je record makro atas ni, boleh nampak record makro. Okay, so record makro bila kita tekan, dia akan minta nama lah. So makro name ni tak boleh ada space. Okay, tak boleh ada space. Letaklah mungkin saya buat dia, kalau nak jarak letak underscore. Bring in PDF. Okay, saja, lepas tu klik OK. Okay, once kita dah klik OK ni, dia dah start record sebenarnya. Okay. Okay. Boleh tengok dekat sini. Kat atas ni tadi status dia dah tukar recording kan kat atas ni. Tadi record makro, sekarang dia tulis stop recording. Maksudnya sekarang tengah record lah. Jadi kita nak record dia punya printing process. Daripada pergi print review, tekan je print review. Kita select printer dia apa. Okay, lepas tu kita tekan print. Sekejap. Select je printer apa-apa nak guna, tak kisah. Okay, katalah saya sekarang ni saya nak print dia sebagai PDF. So kita boleh browse dia punya location dia. Saya kata dah letak dekat desktop, saya nak check. Okay. Saya tak pasti dia jadi tak. Okay, tekan save. Tekan OK. So, bila dah selesai step yang kita nak di-record tu, pergi balik dekat atas ni, tekan stop recording. Jadi sekarang tadi yang kita buat printing punya proses tu, dia tengah record lah. Jadi sekarang kita stop. Okay, stop recording. Okay, jadi sekarang ni dia dah record satu proses printing, step-step dia. Then kalau nak check ada ke tak, ada dekat ni, pergi dekat makro ni. Okay, klik dekat makro. Dia akan keluar lah makro, senarai makro yang ada untuk workbook ni. Sekarang ni kita ada satu je lah. Okay, print PDF yang kita dah record tadi. Okay, just tutup je lah, nak check je kan. Okay, sekarang tu makro tu dah ada, cuma kita nak assign makro tu kepada, mungkin kita buat satu button lah. Okay, so button ni tak kisahlah kita nak gunakan, boleh follow ke setakat ni? Kalau tak boleh, bagi tahu Okay, so katalah kita nak assign makro tu kepada, kita buat ada satu je, shape lah, tak kisah. Nak shape boleh, nak gambar pun boleh. Kita katalah kita buat satu shape lah. Dr. Azila, kejap sorry nak mencelah.
tadi kan kita dah rekod makro tu, lepas tu kita dah tunjuk macam mana nak print semua, dan kita dah stop makro. Pasal macam mana tadi kita nak check semula tu? Nak check, nak check kat developer tadi tu ada makros. Makros. Okay. Sebelah Visual Basic ada makros. Okay, so klik situ dia akan keluar senarai makro yang ada untuk workbook kita lah. Boleh. Lepas tu macam mana nak check step kita tu kalau kita tak sure betul ke salah ke? Yang step tu kalau kita tekan step into ni dah akan keluar coding. Jadi kita kena assign dulu baru kita boleh tahu okey ke tak. Kita kena assign kepada baca. Jadi dia run tak apa yang kita dah record tadi tu. Sebab kalau kita tekan dekat sini step into ni dah akan keluar coding. So coding ni pandanglah cerita dia. Okay. Ni coding dia. Itulah rupa dia. Okay. So, jadi kita kena ada satu tempat untuk makro tu kita assign. Jadi saya buat je lah mungkin satu shape. Okay. Boleh type lah dekat sini. Here contohnya. Okay. Katalah user nampak ni kan. So dia tahulah dia punya kad ni boleh print sebenarnya. Jadi seeloknya kita letak di luar daripada print area lah. Lebih cantik kan, kemas. Okay, jadi macam mana nak assign? Dekat objek kita ni, kita right click. Dia akan ada satu assign makro kat sini. Bila kita right click, dia akan keluar. Cari assign makro. Select assign makro tu. Okay, so dia akan appear lah. Jadi ini makro yang kita dah create tadi, yang kita record tadi. So, select and then click OK. So sekarang penentuan dia lah, jadi ke tak jadi. Okay, sebab ni kita consider sangat basic makro lah. Kalau coding panjang dan susah lah. Untuk level kita nak guna setakat nak simplifikan few step ni boleh lah guna yang report ni. Okay, dah ke sampai sini? Sampai assign makro ni? Okay, ada soalan? Saya teruskan. Saya teruskan ni nak test lah. Print here. Cuba tekan dia keluar. So dia terus keluar. Sampai sinilah yang dia mampu, maksudnya under dia punya control. Tadi saya buat sampai save sampai kita select location semua kan. Tapi dalam Excel ni dia ada limit dia lah, boundary dia. So boundary dia sampai sini saja. So sampai kita daripada print preview, kita select printer mana, so dia akan keluar situ. So kita teruskanlah, jadi kita dah jimat step print preview, select printer, yang setting printing punya tu kita dah jimat. Sudah ada function lah kat sini. Contoh tadi kita buat print preview, kita select printer dan sebagainya kan. Jadi bila kita guna record makro ni, kita dah set kan, user ni dia tak payah susah-susah pergi dekat sini. Okay, yang dia tahu dia pilih je bulan berapa, dia tulis tahun berapa, and then dia pun dekat print. Sudah siap. Kita nak simplifikan lah. Boleh test lah makro. Nak edit makro boleh boleh, tapi coding lah. Seeloknya kalau katalah makro tu tak jadi seperti yang kita nak, kita record baru lah. Record baru. Yang lama tu boleh macam contohnya kita pergi dekat developer makro ni kan. Dia kena ada senarai banyak sini. So kalau kita tak nak confuse, yang tak jadi tu kita delete lah. Boleh delete. Okay, so kita delete. So record baru. Yang edit boleh. Cuma
menggunakan coding. Okay. So kita pun dah ada satu interface yang mana kita boleh protect. Okay. Okay. So bila kita nak jadikan dia sebagai template, tadi kita save dia sebagai save as tadi kita save as template, Excel template kan, .xltx. Tapi kalau kita nak buat template tapi ada makro kat dalam tu, kita kena gunakan Excel macro enable template .xltx. Barulah makro tu boleh guna. Kalau tak, dia akan jadi, dia tak function lah makro tu kalau kita save as normal Excel template. Okay, so kita save as yang ni. Okay, dia ada soalan panjang. So siaplah kita punya apa ni, selamat hari lahir. Ucapan selamat hari lahir dia. So macam mana kita nak kita kena tahulah kita nak create apa, interface-nya apa, macam mana kita nak user boleh access apa restriction dia, kita kena tahulah. Okay. So saya tak sempat nak okay, ada soalan tak sebelum kita nak take 5 dulu? Take 5 dah take 5, nanti kita kembali. Saya tak sempat nak buat ni, tapi saya tunjuklah satu template juga ataupun interface yang sangat related dengan kita sebagai staff HTSM lah. Contohlah, mungkin boleh ambil idea ni untuk nanti lah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya ya kat chat pun boleh. Terima kasih. Belum habis lagi. Lihat sekejap. Okay, Dr. Novi, sekejap lagi kita tengok sampel kedua. Saya tunjuk baliklah, saya nak ikut makro. Okay, sementara tu boleh dekat Padlet ada data 2, boleh download juga yang ni. Sampel kedua, cuma saya tak pasti kita akan tak sempat nak buat semua kot. Boleh download dulu lah.
Okay, so ceramah okay? Tadi macam ribut sikit kat sini. So nak sambung lagi ke? Nak ni? Sebenarnya saya ada 2 lagi tapi saya tak sempat. Saya tunjukkan, okey boleh continue ya. Saya boleh buka sampel data yang kedua. Saya ada bagi data ni, nanti boleh cuba sendirilah. Boleh cuba dan kalau tak tahu nanti boleh tanya. Okey, data 2 ni sebenarnya berkenaan TOS. Okay, saya tunjuk sikit lah. Ini yang saya dah buat. Saya share. Okay, so semua topik dah cover belum lagi kan? Dah cover dah? Ambil Excel, Google Sheet belum. Okay, tak apa. Dan kalau tak sempat cover pun tak ada masalah, boleh record video, share kat group kan boleh juga. Kita tengok macam mana ni lah. Saya tunjuk yang kedua. Saya Google Sheet ni saya nak tunjuk juga sikit lah. Tak apa, buat apa yang boleh je dulu ni. Okay, kalau tengok dekat Padlet, saya ada bagi sampel 2 tu, data 2 tu. Okay, hasilnya, nampak hasilnya macam ni. Ini kita semua familiar lah ni. Betul tak? Kita semua familiar lah. Apa ni? TOS ni. Okay. Jadi ini sama jugalah stepnya. Saya gunakan apa ni, data validation. Contohnya, saya cuba geram sini ya. Contohnya, contohnya kita select subjek apa, dia akan appear apa dia punya CLO dia, apa dia punya CLO level, CPA level dan sebagainya. Dan sini pun sama lah. Saya gunakan, kalau tengok dekat data tu, semua ni dah ada kan. So kita apply je guna data validation untuk di appear macam ni lah. Jadi instead of user tu key in satu, kita boleh gunakan drop down list. Dan macam yang ni, contohnya kalau ini lookup lah. So kita lookup, katalah kita lookup subjek yang ni, dia akan appear, dia terus keluar dia punya level CPU, CPA dia apa semualah. Jadi kita tak perlu type satu-satu. Okay, boleh cuba sendiri nanti yang ni. Step dia lebih kurang sama je. And then saya ada tambah makro kat sini. Ni makro. Yang arrow ni sebenarnya saya assign makro dekat arrow ni. So makro apa yang saya guna? Yang ni sebenarnya simple tapi agak berguna juga. Bila kita tekan makro arrow ni, dia akan ke bawah. Dan saya kata, ya. Sekejap, yang di Padlet tu kan, dia punya sheet ni berbeza dengan doktor tunjuk sekarang. Dia ada cost access dengan data. Cost access. Ya, data tu lah yang tapi akan digunakan. nampak yang cost access protected tu tak ada. Yang ni Lepas tu yang saya nampak ni kosong. Cost assessment ni tak ada yang macam button tadi tak nampak. Saya bagi data tu, sebenarnya kita akan, daripada data tu akan create yang macam yang saya tunjuk sekarang ni. Oh, okay. Tapi sebab masa tak cukup kan nak tunjuk semua, so stepnya lebih kurang sama macam tadi. Jadi saya bagikan kepada tuan-puan semua untuk cubalah. Cuba dulu, nanti kalau tak tahu boleh tanya dalam WhatsApp group lah. Okay, sebenarnya ada, saya punya data tu ada, saya hidekan dia. Okay, so yang ada ni kan, betul. Data ni dah, yang saya bagi data ni dengan template yang ni yang kosong. Jadi dekat template kosong tu lah yang seolah-olahnya macam okay, saya nak buat praktis lah sikit. Mungkin masing-masing boleh cuba guna data validation berdasarkan data yang saya dah bagi ni lah. Boleh cuba-cubalah. Okay. So yang makro ni, saya gunakan makro juga kat sini. Berbeza dengan tadi kita gunakan makro untuk print. Sekarang saya gunakan makro, katalah saya klik dekat arrow ni, dia akan pergi bawah. Dan sebenarnya dekat bawah ni pun ada satu arrow juga untuk saya ke atas. Jadi bila user guna dia tak perlu scroll lah. Okay, daripada atas, katalah dia nak pergi bawah, jadi dia tekan ni ke bawah. Saya tunjuk ke macam ni.
Ini dia akan ke bawah, ini dia akan ke atas. Macam tu. So ini pun kita gunakan makro juga. Okay. Okay. So saya ulang lagi lah makro, tapi ini kita gunakan untuk dia ke bawah dan ke atas. Okay, senang dia sebenarnya. Katalah. Boleh saya ulang untuk ni. Okay, pergi dekat developer macam tadi. Record makro. Okay. Dia buat. Arrow. Okay. So sekarang sebenarnya sekarang ni dia tengah record dan saya nak sekarang ni kerja kat sini kan, saya punya selection dekat sini. So saya nak kita tekan arrow ni, dia akan ke bawah, mungkin space yang kat sini. Jadi saya select mana-mana lah. Okay, saya select kat sini. Okay, so kita just stop. Okay, so kita semak dekat makro, ada tak? So arrow. Ada. Ini saya dah ada ni. Ke bawah dan ke atas. Okay, kalau tengok bila saya tekan makro ni, dia akan selection, saya akan select cell ni. So dia akan follow lah. Jadi bila saya tekan arrow ke atas, sebenarnya makro ni adalah saya record perjalanan kerja saya ni ke sini. Dia akan ke sel yang A1. Boleh tak? Nak tunjuk lagi sekali. So sebenarnya bila kita record makro tu, perjalanan kita punya, katalah kita ubah sheet ke apa, dia akan record. Boleh tak? Katalah originally saya kat sini. Okay. So originally saya kat sini. So bila saya record makro, saya nak ke bawah. Contohnya lah. So bila saya record, okay, sekarang dia recording, kita nak dia ke bawah, mungkin page yang kat sini. So saya select sini. Dah, stop tu je. Okay. Then kita check lah makro kita letak. Okay, ni ke bawah ni. So saya ada yang baru ni ke bawah. Okay. So ni dah untuk check je. Jadi katalah kita masukkan satu objek lah untuk kita assign. So saya dah lock. Okay. So kita masukkan satu objek lah. Kita lah shape ke picture ke. Okay. So nak assign, kita right click. Kita assign makro. Dan kita select lah makro mana yang kita nak assign kepada objek ni. Katalah yang ni ke bawah tadi kan. Yang pilih OK. So kita cubalah. Dia akan ke bawah. Dia akan ke sel yang kita pilih tadi. So dia dah record pergerakan tu. Okay. Right click. Assign makro. Macam lah. Boleh dengar ke? Boleh. Cuma nak tanya sikit. Okay, nak tanya sikit. Dalam Google Drive, dia selalu detect file yang ada makro ni as virus file tau. Okay.
So macam mana tu nak mengatasi itu ataupun apa puncanya berlaku macam tu dan bagaimana nak mengatasinya? Okey, dia untuk Google Sheet dia lain sikit. Saya tak tunjuk lagi aku. Dia kita boleh copy Excel punya file masuk dalam Drive tapi tak boleh baca certain function dia tak boleh baca. Jadi sekejap lagi saya tunjuklah macam mana nak masuk dalam Drive, dia tak sama. Boleh. So nanti boleh cuba berdasarkan daftar yang saya bagi. Okay, untuk satu lagi nak cakap, bila kita nak assign makro dekat objek, dia akan appear tangan ni kan. Jadi kita susah nak select objek, katalah kita nak resize dia ke apa. Jadi untuk select, kita kena tekan control dan select. Baru kita boleh adjust size dia lah. Okay, kalau tak selagi tu kita tekan dia akan keluar bawah je lah. So nak select objek yang ada makro, tekan control and then klik objek dulu. Okay. Cubalah, cuba dulu yang buat yang ni, buat yang cuba data relation semua. Bila data yang saya bagi, kalau tak okey, ada masalah, kita dalam website dulu. Okay, yang ni pun sama lah, save as sampler, nanti boleh kita lah. Okey, so seterusnya offline lah, training offline lah, kita boleh share template kepada kawan nak guna. Jadi bila kita work dalam online, kita gunakan, saya bagi contoh yang terkini lah yang saya buat. Okay, ini mungkin ada nama-nama yang ada dekat sini yang saya lupa sekali dekat dalam jadual ni, nama kerja saya lah. Saya cuba apply dekat sini. Macam saya cakap tadi, bila kita boleh masukkan Excel file ke dalam Google Drive. Tapi dia akan jadi masalah, dia tak boleh baca certain function lah sebab dia ada berbeza kan, satu Microsoft, satu Google. So seeloknya kalau nak buat template dalam untuk Google Sheet, kita directly create Google Sheet lah. Eloknya macam tu. Tapi kalau kata nak transfer daripada Excel, Microsoft Excel, boleh. Cuma kena ada modification lah lepas tu. Yang mana yang dia tak boleh detect tu kena edit lah sebab dia bukan daripada punca yang sama. Satu Microsoft, satu Google kan. Jadi different. Okay. Jadi ini contoh. Saya gunakan Protect. Okay, Protect Data. Pun ada juga sama juga data validation, boleh pilih. Dan juga satu kelebihan Google Sheet ni dia ada bukan itu checkbox. Okay, kita boleh set senang lah. Kalau Excel pun boleh, cuma dia agak susah sikit. Jadi kalau Google Sheet dia agak senang lah. Kita boleh pilih dekat sini je. Okay, kita insert checkbox. Kita bagi macam kita nak user to tick lah. Okay, yes, no, apa ke. Jadi, saya ada satu hide sheet dekat sini. Okay, sekarang ni ramai dah buka ni kan, ada juga yang dah buka ni. Boleh buka. Link ni saya ada bagi dekat Padlet. Yang sample Google Sheet ni. Okay, ini adalah link kepada, ni lah contoh yang saya bagi ni. Jadual ni. Okay, cuba siapa-siapa yang buka ni, pergi dekat sheet jadual. Ada dua kan, ada sheet jadual dengan penjadualan semula. Cuba pergi dekat sheet jadual, boleh tak? Cuba edit dia apa-apa, cuba type apa-apa. Saya letakkan Kalau boleh edit dekat yang kita nampak ni lah, dekat screen ni. Tak boleh. Tak boleh? Jadual Jadual, bukan penjadualan semula, jadual. Oh, saya punya mode view only. Kena tukar. Request jadual ke penjadualan semula? Oh, sekejap. Ini dia jadual, dalam jadual. Ini saya buka yang direct daripada Google Sheet ni. Oh, silap. Tak kena download dulu ni. Ni macam mana? Tak boleh download, tapi download. Macam mana? Saya download. Apa ni kata Tazila dia ni apa? View only. Tak, pasal you share you punya file. View on.
you share you punya file ni, bukannya file asing, kena buat lain ni. Kena save as new file dalam kita punya Google Sheet ni. Ya. Sekejap ya, saya kena tukar dulu. Sekejap. So, macam mana nak save ni? Sheet home. See document status. So, sekarang ni ada 23 orang buka ni. Memang you punya file lah ni maksudnya. Macam mana nak save as Tanya saya setkan apa ni, yang jadual ni saya tak protect, yang penjadualan semula tu saya protect, tapi tak boleh semua view only. Jadual pun kita view only, kena edit access, request edit access. Kena bagi kita orang editor kot baru boleh. Dah refresh. Tak boleh. Boleh tak edit dekat sheet yang jadual? Refresh dulu, refresh. Oh, okey, jadual. Macam-macam dah boleh ni. Okey. Okay. Baik. Edit macam tak boleh, tapi dah boleh klik-klik dekat ni lah. Dekat dia punya peta-peta tu dah boleh klik. Edit tak boleh. Okay. Jadi untuk Google Sheet, kita boleh protect. Macam hide dengan unhide pun sama je. Macam tadi sebenarnya saya ada satu lagi sheet yang kat sini saya hide. Okay, kalau nak unhide kita pergi ni lah tu hidden sheet. So ada satu lagi sheet yang saya hide kan, senarai. Okay, senarai je. Pada senarai ni saya create ni lah yang drop down ni. Saya createkan drop down. Okay. So dekat dalam kotak ni boleh type tak? Type dia apa-apa? Mayati boleh type tak apa-apa dalam kotak-kotak ni? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh klik apa pun. Okay, jadi untuk protect, macam bila kita share Google Sheet, kalau kata kita bagi sebagai editor macam saya buat tadi, sepatutnya dia orang boleh edit lah kan, boleh edit semua. Tapi yang tak boleh ni sebab saya dah protect. Walaupun dia editor tapi kita dah protect. Jadi kita bagi certain, macam tadi lah, macam Excel tadi, kita bagi certain area untuk untuk pengguna, untuk user to edit lah. Jadi kalau dekat sini, okay, untuk data validation, macam saya buat arrow ni kan yang sama macam tadi. Okay. Yang ni guna data validation lah. Dekat sini pun ada data validation. Dekat data validation, samalah macam tadi guna lookup juga. Okay. Ini untuk protect. Okay. Dekat data juga, kita ada pilihan untuk protect sheet. Dekat sini. So, kat dalam penjadualan semula, kat dalam penjadualan semula ni, saya ada protect.
certain cell. Dia range dia lah. Contohnya macam sekarang saya dah protect kecuali saya open sel yang ni untuk user edit. Okay. Jadi sepatutnya kalau kita tengoklah dekat I8. Okay, maksudnya dekat kolom ni sebenarnya boleh edit lah. Ni ada ni boleh edit ni. Makan nasi sama air raya ni. So dekat sheet penjadualan semula, saya dah setkan dia boleh edit. Nampak tak ini? Ini sel yang kita dah. Boleh, dah boleh. Penjadualan semula boleh. Dekat jadual tak boleh. Jadual tak boleh. Ya betul. Cuba type dekat nak kecilkan dia punya 100% besar sangat ni. Tak nampak apa. Okey. Try test makan nasi. Salahuddin Adnan. Apa ni? Okay. Jadi bila saya protect, saya tak boleh nak tunjuk kat sini sebab saya owner kan. So kalau saya protect sheet yang penjadualan semula ni, cuba pergi tengok dekat atas, dekat file, edit, view ni. Tak dapat tengok kan? Tak dapat klikkan di enable. Betul. Saya tak boleh tunjuk sebab saya sebagai owner. So bila kita protect sheet, sebenarnya kita dah ada tanda apa mangga ni, kita dah protect. Cuma kita open certain cell ataupun certain area kepada user. So yang area ni kita boleh select lah. Contoh macam sekarang ni kan. Okay. Katalah saya nak buang semua ni. Sekarang boleh edit kan? Okay, sekarang boleh edit. Cuba saya delete semua. Okay. Saya buang juga. Okay, saya tak ada bagi ni lah. Saya tak ada bagi exception. Semua saya protect. Okay, done. Okay, sekarang boleh edit tak? Okay, refresh dulu. Refresh. Lepas tu, cuba boleh edit tak dekat sheet penjadualan semula ni? Okay, dah tak boleh edit dah. Okay. Sebab saya dah buang dah range tadi. Sekarang ni saya protect the whole sheet ni. Okay. Yang atas tadi ni boleh tak? Saya rasa bila kita protect dia akan disable yang ni. Yang atas ni dia akan disable. So bila kita klik ni dia akan tak boleh tekan lah sebenarnya. So user tak boleh edit lah. Juga dia tak boleh nak tambah row ke, nak tambah column ke. Jadi kalau kata kita nak minta data kan, biasanya kita nak minta data kita open sebagai editor dan editor tu maksudnya kalau editor dia boleh buat semualah. Dia nak tambah column ke, dia nak edit color ke. So kita tak nak macam tu, kita nak protect. Kita nak open user untuk certain cell sahaja. So kita pergi dekat ni. Lagi sekali sekarang ni saya protect the whole sheet kan. Okay, so saya pergi dekat data, protect sheet. Lepas tu saya nak tambah range lah. Okay, jalan semula ni saya nak ada exceptional kepada, mungkin saya bagi satu cell je. Saya bagi exceptional kepada cell number, ini sama ada kita nak type atau kita pilih lah. Mungkin saya nak bagi dekat ini je. Dua atas ni je. So I6 I7. Okay. Dan I6 I7 boleh tak edit? So macam tu lah cara kita nak protect kalau dalam apa ni leadership. Kalau I8 boleh tak yang lapar ni? Boleh tukar tak? Tak boleh. Boleh Sebab kita kena tahulah, macam katalah kita dah buat table yang cantik, lepas tu kita bagi apa user untuk nak minta data tapi tiba-tiba dah bertambah kolom baru, tapi kita tak nak macam tu. So kita protect the whole sheet. Kita open yang cell yang diorang perlu edit je, and then kita bagi access sebagai
editor. Kadang-kadang kita bagi editor, cuba salah kan bagi editor, takut dia orang tukar. Bagi viewer tak boleh edit pula. Jadi kita gunakan function protect ni lah. Soalan tak? Okay, untuk makro tadi kan, kalau kita guna dulu sikit. Sebenarnya dia tak dapat nak baca makro daripada Excel. Jadi kita boleh sikitkan makro dah. Okay, start tool. So, sama juga, dia boleh record. Cuma dia tak boleh baca direct daripada Excel. So, kita gunakan record makro juga. Sama macam tadi. Contohnya saya nak buat makro apa ya. So, recording. Betul Zila, suara makin lama makin ke dalam. Jauh je. Hujan ni. Betul lah, ribut ribut. Sikit lagi nak habis sikit lagi. Jadi kita gunakan sama juga record makro. Jadi kalau untuk Google Sheet ni dia bagi pilihan references ataupun relative references. Apa maksud dia? Kalau absolute ni, kalau kata kita select cell sini, absolute lah maksudnya means kita select cell D5. Tapi kalau relative, dia akan kira daripada current kita kat mana, kita bergerak sebanyak berapa. Jadi kita pada koordinat tu, itu relative. Jadi kalau kita nak buat selection ataupun nak, mungkin kita buat makro tambah cell, tambah row. Jadi kita tahulah kita nak guna solution relative. Setelah tu absolute mungkin makro ni kita akan ke bawah lah sama lah. Sama macam tadi, tidak ada makro yang sudah save. Kalau nak check, kita dekat tools, makro, minus makro. Anda ada ke bawah. So, sama juga, kita masukkan satu objek. Kita assignkan makro. Kita insert drawing lah. Yang ni pun boleh explore lah, banyak lagi function sebenarnya ni. Setelah kita nak display satu bentuk arrow lah. Hello, Zila. Tak dengar apa-apa. Dah habis satu. Hujan lebat ni, ribut ni. Angin Betul, betul. Ya, so kita tamatkan di sinilah. Baiklah. Terima kasih semua. Terima kasih semua.
Atau agaknya line dia putus kot. Tu dia dah live tu, so maksudnya kita semua kena live juga kan? Tak apalah, so ada benda tanya kat grup lah. Grup tu ada je sampai Pak Jamil tak ada. Mentang cikgu tak ada. Tunggu dia kejap tengok. Tak apa, agaknya ada masalah tu. Sini ribut ni, kat sini, kat Pagar Jaya ribut kuat. Okay lah Azli, aku berundur dulu lah. Tak apa. Apa kalau ada tanpa sambungan beritahu kat grup lah. Boleh, nanti ni lah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Tak apa, rasa bos. Ambil diri dulu. Bye. Rasa penceramah pun dah agaknya line terputus ataupun ni lah sekarang dah susah cakap hujan lebat kat luar ni, mungkin line internet dia terganggu. Okey. Jadi rasa kita macam mana anda semua mesti dah lapar pun kan. Lapar. Jom. Okey. Jadi kalau berceramah jangan risaulah kalau tak sempat tak ambil tak apa. Tadi pun dah banyak. Okay. Okey, jadi saya pun tak ada apa-apa yang nak sampaikan. Anda semua ada apa-apa tak nak berkongsi perasaan ke apa kan? Ada feedback ke apa kan? Jangan lupa isi borang kehadiran Bos, nanti rakaman bagi tak? Rakaman ni. Oh ada dekat grup. Nanti share. Google Meet ni pun kita bagi jugalah. Kita try masuk dalam YouTube. Memang ada lah. Jangan risaulah. Rakaman pun sama sampai Abang Jamil tak ada. Okey, jadi ada apa-apa nak cakap korang? Okey. Bos dah masuk berceramah, bos. Ramai dah nanti dah. Disconnected. Tak apa. So yang ini pun dah cukup ni, dah banyak. Tak dengar Dr. Azli. Tak dengar? Sekejap ni. Tak dengar suara? Tak dengar? Dengar doktor. Dengar lagi tak suara? Dengar tak? Oh, saya ada 2 mic. Dengar. Sorry saya disconnected. Okey, tak apa. So macam mana nak continue ke dah nak? Tak perlu. Kita sambung dekat ni Dia pun tak suara, dengar kan? Dengar. Okey. Jadi jangan risau. So kalau ada video yang dulu ada pernah buat, boleh dah share anytime. So grup WhatsApp tu memang akan ada sampai bila-bila lah. Okay. Jangan risaulah, sebab tu kita buat 2 jam live, 2 jam perbincangan. So kadang-kadang tak jangka kan benda macam ni kan. Ya. Itu je. Betul. So bisa sampel boleh cuba-cubalah. Kalau ada soalan yang belum tak pasti ke, boleh anda dia dalam WhatsApp group. Saya juga akan share video-video yang saya dah buat sebelum ni yang basic Excel. Siapa yang lupa ke, sebab kita jarang guna kan. So kalau lepas ni bolehlah guna. Okay, so terima kasih semua. Kita continue dalam group WhatsApp. Okay, thank you. Okay, so yang ahli fakulti kalau ada yang perlukan yang lagi detail ataupun kata lagi advance punya level, bagi tahulah. Kita cubalah susun macam mana pun. Okay, jadi saya pun tak ada apa-apa. Okay, jadi Dr. Azila ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada. Terima kasih pada attention sampai habis ni. Saya rasa agak tak tahulah berat ke ringan pun untuk semua orang, tapi saya harap ada yang boleh bagi manfaat lah kepada semua, tak banyak sikit pun. InsyaAllah kita boleh cuba gunalah sikit-sikit. Kita kalau kita selalu guna, kita akan insyaAllah akan mahir lah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak semua. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Azila, sangat membantulah. Banyak new knowledge yang kita dapat hari ni. Terima kasih banyak Dr. Azila. Thank you. Ya, betul. Doktor, terima kasih. Tahan Sama. Terima kasih kawan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.
Kagum jugalah dia orang boleh stay sampai ke habis. Hebat dia orang ni. Itulah. Saya risau tengok masih lagi kekal lagi, alhamdulillah lah. Setelah si Dr. Abdul tu sampai ke sudah. Doktor halalkan ilmu doktor. InsyaAllah saya halalkan. Boleh guna, tak kisah nak share dengan siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Lagi guna lagi bagus. Doktor share video lama-lama doktor. Ya insyaAllah. Saya share dalam ni Catlet ataupun WhatsApp group lah. Catlet lah senang. Apa yang ada share je. Apa yang ada share. Okay. Terima kasih semua. Jadi kita tutuplah dengan Tazbih Kifarat dan Surah Wahab. Maaf ya atas kekurangan. Kalau ada tersalah-tersasul ke. Ada masalah, okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah. Kalau ada rezeki lagi kita akan jumpa lagi. Ada. Kalau ada video tutorial buat kat channel YouTube tu share lah. Apa-apa video lah yang berkaitan. Alright. Okey. Terima kasih Dr. Azila, terima kasih Dr. Azli. Terima kasih Dr. Tenan. Tidak sampai habis. Okey, jadi saya tutup lah Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.